Ketiga. Menantu. Menantu. Tiga dan dua ni. Segala anak engkau. 42. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin, amma ba'da. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, sambung 042, tajuk haram dengan sebab berambil-ambilan dan 4, perempuan yang diharamkan berkahwin dan batal wudhu, lagi pula haram bersentuh dan aurahnya seluruh badan, iaitu dipanggil silap, dan aurahnya pusat hingga lutut. Jadi di sini nak bincang mahram. Mahram ada 18 sahaja. 4 terakhir itu dengan sebab berambil-ambilan. Sambung yang ketiga. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan ketiganya daripada 4 jenis perempuan yang haram berkahwin dengan sebab berambilan. Ataupun bahasa lain kita sebut mahram. Apabila mahram, maka dipanggil haram berkahwin, wuduk tak batal, sentuh yang tak haram, dan juga aurahnya pusat hingga lutut. Itu dia punya hukum dasar dia. Sama yang ketiga daripada 4. Dan ketiganya perempuan yang haram nikah dengan sebab berambilan itu menantu engkau. Menantu. Jadi menantu ni termasuk haram berkahwin dengan sebab berambil-ambilan. Dia panggil haram mu'abbad, haram selama-lamanya. Kenapa dia panggil berambil-ambilan? Kerana anak kita ambil seorang perempuan, dengan sebab anak kita mengambil seorang perempuan, perempuan tu hubungan dengan kita. Hubungan apa? Hubungan sebab anak kita ni dia ambil perempuan ni jadikan isteri dia, maka dengan kita ini dia panggil hubungan dengan sebab ambil. Dengan sebab anak kita mengambilnya menjadi isteri, maka dengan kita ini haram. Kenapa haram? Dipanggil menantu. Baik, apa dia takrif menantu? Iaitu takrif menantu engkau tu, menantu ni. Tiap-tiap perempuan yang telah berkahwin. Mana telah ni pernah. Tiap-tiap perempuan yang pernah berkahwin dengan anak dan cucu engkau, ataupun anak dan cucu engkau. Tapi ringkas, Tok Guru dia ringkas, dia tidak ada dam lah. Dia panggil anak cucu engkau. Maksud anak cucu ni, anak dan cucu. Untuk tua dulu dia bercakap pendek je. Dia kata ni segala ramai rumah saya ni pakat balik semua anak cucu. Anak pun ada, cucu pun ada. Kalau orang cicit dia pun ada, dia tambah pula.
Semua berkumpul habis anak segala anak cucu cicit saya. Tu. Maksud dia, kalaulah isteri cucu dia, sama juga. Panggil menantu dia juga. Isteri cicit dia, panggil menantu juga. Tu. Tiap takrif menantu ni simple saja. Tiap-tiap perempuan yang pernah berkahwin dengan anak dan cucu engkau. Walaupun sekarang ni anak kita dah meninggal, tetap dinamakan menantu kita sampai bila-bila. Walaupun anak kita dah ceraikan dia, tidak ada orang panggil kesan perceraian anak kita. Yang ada kesannya adalah anak kita dengan dia. Anak kita dengan dia apabila dia bercerai, maka bukan isteri dia lagi. Tapi kalaulah dengan kita, tetap menantu sampai bila-bila. Hari ini apabila dia cerai isteri dia, maka dia kata tu bekah menantu saya. Tak ada sistem bekah. Kerana menantu ni sampai bila-bila dia tetap mahram kita. Walaupun anak kita meninggal, walaupun anak kita menceraikan, menantu kita ini tetap statusnya sampai bila-bila. Dan jikalau mereka tiada wati akan dia sekalipun. Dan jikalau mereka ni rayah. Nak menyatakan haram tak disyaratkan wati. Adapun haram disyarat wati tu anak tiri saja. Adapun mak tiri, menantu, mertua, tiga lagi tu, tiga jenis orang yang haram dengan sebab berambilan, dia panggil haram semata-mata akad. Tak disyaratkan wati. Tak syarat anak kita wati dulu isteri dia tu, baru dengan kita haram. Tak disyaratkan. Dia panggil haram semata-mata akad. Lepas akad, terus boleh bersalam dengan menantu kita. Maka haram engkau. Maka ni dia panggil tafriq bagi kata, apa keputusan yang kata menantu kita tu. Maka haram engkau berkahwin lagi tiada batal wuduk. Engkau bersentuh dengan dia, dengan menantu engkau. Tu. Jadi keluarlah keputusan apabila menantu dah jadi menantu kita, apabila dah nama menantu kita, apa hukum dia? Haram engkau berkahwin lagi tiada batal wuduk. Engkau bersentuh dengan dia, dengan menantu engkau. Tu. Maka tiada haram. Ni nak perincikan lagi hukum. Yang kata haram tak batal wuduk, haram berkahwin tak batal wuduk, sentuh yang tak haram, lepas tu boleh salam. Sentuh yang tak membatalkan, itu menantu sahaja. Dan bab formula dia kena ingat, kalau menantu dia panggil haram. Haram menantu sahaja. Haram menantu sahaja. Mudah nak ingat je ni. Dia haram diri menantu sahaja. Adapun ke atas, ke bawah, hawashi, kiri kanan tak haram. Ke atas. Apa maksud menantu ke atas? Maksudnya ibu menantu tu, ibu menantu kita, besan kita, bukan mahram kita. Tak boleh salam besan dengan besan. Ada setengah orang apabila jadi besan dia bersalam. Perempuan bersalam, laki dengan laki tak apalah. Mana besan perempuan dengan besan laki bersalam. Kata, oh kita dah jadi besan ban. Salamlah dia. Dia ingat besan ni hubungan dia macam menantu. Tak boleh. Jadi menantu ke atas maksud apa? Maksud dianya diri menantu seorang saja yang haram dengan kita. Ke atas tak haram. Ke bawah. Ke bawah siapa? Anak menantu bukan anak kita. Bukan mahram kita. Ini pun bahaya juga. Apabila contoh anak kita berkahwin dengan janda. Apabila dia berkahwin dengan janda, janda tu dah ada anak. Jadi anak tiri. Anak tiri kepada anak kita. Dia bukan berhubungan dengan kita. Adapun dengan kita, itu dipanggil anak menantu yang bukan cucu kita. Tu. Bukan mahram kita. Tak boleh sentuh. Sentuh batal wuduk dengan anak menantu kita.
Maksudnya anak menantu bukan cucu kita. Anak tiri suami kita lah, anak tiri anak kita lah. Sentuh yang batal wuduk, sentuhan yang haram, dan juga aurah dia seluruh badan. Baik, settle. Lagilah adik-beradik menantu, kan? Hawashi, adik-beradik menantu. Ini siapa ni kakak menantu saya? Ni adik ni, anak adik-beradik menantu lah tu datang. Panggil pun sama, orang Melayu kita dia friendly, kan? Menantu ni dah menantu kita, kan? Panggil ayah jugalah. Kita ni ayah mentua, menantu kita panggil ayah kat kita. Datang adik-beradik dia semua panggil ayah. Panggil ayah apa lagi? Salam lah ayah, kan? Dah ayah. Itu bahaya. Panggil ayah boleh lah. Dari segi nak mesranya, kan? Tapi jaga batas dan tata susila. Batas-batas syarak. Baik, ini dia perincikan. Maka tiada haram atas engkau. Siapa dia? Ibu menantu. Baik, tiada haram atas engkau ibu menantu. Ibu menantu engkau kan? Hilang tu, cetak. Ada cetak tak? Engkau kan? Saya hilang cetak. Buat photostat kan? Engkau tu. Maka tiada haram atas engkau ibu menantu engkau. Siapa ibu menantu engkau ni? Tok besan engkau lah. Besan engkau lah. Saat lagi duk jenuh duk cari. Siapa ni ibu menantu ni? Besan, tak tahulah. Besan lah tu. Nama dia kan, mudah. Dan saudara menantu engkau. Saudara ni adik-beradik dia. Tak haram. Maknanya bukan mahram. Adik-beradik menantu engkau. Dan, ni ketiga. Dia 3 pihak je, mudah nak ingat formula dia. 3 pihak. Ke atas, ke bawah, kiri kanan. Ni. Dan anak menantu engkau. Anak tu ke bawah. Anak menantu engkau. Tapi ingat, yan tu sifat anak. Yan bukan cucu engkau. Jangan pula anak menantu cucu. Tu yang betul pening. Kok manalah haram anak menantu ni? Bukan anak menantu cucu. Memang waktu tu. Ni bukan cucu lah ni. Bukan anak saudara. Maksud cucu, janda. Janda kan dia ada anak. Menantu kita ni janda. Dah ada anak. Maka anak menantu itu apa hubungan kita? Tak ada hubungan. Apa nak panggil apa? Panggil anak menantu. Ini siapa? Ini anak menantu saya yang bukan cucu saya. Panjangnya. Orang Melayu kata apa? Orang Melayu kata cucu semualah. Tu bahaya tu. Cucu semualah dia angkut sekali. Dia salam. Wuduk ada pun salam. Lepas tu pergi semayam. Bahaya. 2 kali. Dah lah salam yang haram. Batal wuduk. Semayam pula. Tak sah. Berlapis-lapis. Modal dia satu je tu guru cakap. Modal dia mudah. Nak buat maksiat. Jahil. Tu je modal dia. Jadi modal paling mudah nak buat maksiat mudahnya. Jahil je. Tu orang panggil maksiat dengan jahil lah. Ada maksiat dengan tahu tu lain lah. Okey, settle. Bahasa itu dia panggil anak tiri Anak tiri anak dia. Bukan anak tiri pada besan tak. Tu dia tak ada. Anak tiri pada kalau kita anak tiri lah. Macam kita, kalau kita kahwin janda, janda tu ada anak, tak apa sebab itu anak tiri kita. Tapi hubungan dengan bapak kita ni. Kita ada bapak kita lagi. Bapak kita ni dengan anak tiri kita tidak ada hubungan. Jadi bapak kita akan cakap apa? Ni anak tiri anak saya. Anak saya ni kahwin dengan janda, ada anak tiri ni, anak tiri dia ni. Cucu kah? Bukan cucu saya. Hoi, tak mengaku cucu. Kasar bunyi, tak mau mengaku cucu. Ni bukan apa nama ni, cucu saya sebenarlah. Itulah cakap orang Melayu lembut-lembut kan. Bukan cucu saya yang sebenar. Cucu buatan je. Kahwin janda tu dapat cucu. Jadi ingat, anak tiri anak kita bukan cucu kita. Cucu kita adalah anak kepada anak kita je. Tu cucu kita. Maka anak tiri cucu kita, dia bukan cucu kita. Dan dia bukan juga anak cucu tiri kita. Tak ada cucu tiri. Orang Melayu panggil, dia buh pandai-pandai orang Melayu. Dia buh cucu tiri. Dia buh menantu tiri. Menantu pun dia ada tiri. Macam-macam nama orang kita bubuh.
Baik habis. Jadi kesimpulan dia mudah ingat. Formula dia kalau haram menantu ni mudah nak ingat. Haram diri menantu sahaja. Haram diri menantu sahaja. Okey, satu. Jadi setiap empat ni mudah ingat kena ada formula lah. Nak tahu kalau mak tiri haram siapa? Adakah mak tiri saja haram ataupun mak tiri ke atas? Dah bincang dah sebelum ni. Kalau mak tiri atau bapak tiri. Anak tiri belum lagi? Anak tiri belum. Mentua dah. Kan? Ibu mertua kita, ada juga formula dia. Ibu mertua ke atas, tidak ke bawah, tidak kiri kanan. Ingat. Kalau ibu tiri pula, formula dia ingat. Ibu tiri sahaja. Kalaulah menantu, menantu sahaja. Tidak ke atas, tidak ke bawah. Dan batal wuduk engkau bersentuh dengan mereka itu. Dan batal wuduk engkau bersentuh dengan mereka itu. Mereka itu yang mana? Yang tersebut di atas. Siapa atas? Tiga pihak tadi. Iaitu ibu menantu engkau, adik-beradik menantu engkau, dan anak menantu engkau yang bukan cucu engkau. Tiga pihak tadi, batal wuduk engkau bersentuh dengan mereka itu. Tiga pihak tadi. Dan batal wuduk. Batal wuduk, sentuh yang haram, sentuh yang batal wuduk, dan aurah dianya seluruh badan. Kenapa batal wuduk? Dia kaedah am dia bagi. Kerana kaedah am, tiap-tiap perempuan yang sah berkahwin, batal wuduk. Itu dia panggil kaedah am. Dia panggil kaedah umum. Orang tanya, kenapa pula batal wuduk? Sentuh dengan tiga pihak tu. Kerana kaedah umumnya, tiap-tiap perempuan yang sah berkahwin. Sebab tu kita duk bincang ni, perempuan yang, kan tajuk besar dia ni, kita duk bincang ni, perempuan sentuh perempuan yang sah berkahwin, batal wuduk. Kita duk bincang ni perkara batal wuduk sebenarnya. Tok Guru heret ni, panjang ni. Masuk tajuk satu topik melakahak. Hebat Tuan Guru Jencik ni. Memang dia bantu kita sungguh. Mengaji kitab Sulam Muslibian, alim. Alim bukan ibadat saja. Alim taharah. Bab suci, clear. Bab melakahak boleh masuk. Tu kata pakar. Mak tiri, mak mentua, menantu. Tiga. Okey, kaedah umum dia apa dia? Kerana kaedah umum tiap-tiap perempuan yang sah berkahwin batal wuduk. Dan demikian lagi, dan begitu juga, dan demikian lagi, dan begitu juga dinamakan menantu engkau. Mana nama menantu kau juga ni? Iaitu tiap-tiap perempuan yang diwati akan perempuan tu wati-wati tu oleh anak dan cucu engkau. Wati itu pula dengan wati syubhah. Dengar tu kait kepada apa nama ni wati. Cara wati. Dengan wati macam mana? Dengan wati syubhah. Jadi menantu juga. Dia panggil menepati menantu. Dipanggil menantu juga pada syarak. Sama hukum dia. Sekiranya perempuan yang tersilap wati oleh anak kita, perempuan yang tersilap wati oleh cucu kita, maka menepati menantu kita. Tu menantu juga. Sebab apa? Sebab wati yang tak haram, wati yang tak halal, ataupun dipanggil wati yang diihtiram, wati yang dimuliakan. Yang kita pernah sebut sebelum daripada ni, pembahagian wati itu ada wati halal, ada wati haram, ada wati tak halal, tak haram. 3 jenis wati. 3 jenis wati itu, 2 wati yang dimulia, 1 wati yang tidak dimuliakan. Iaitu wati yang halal dimuliakan,
wati yang tidak halal, tidak haram dimuliakan, dan juga wati yang haram tidak dimuliakan. Dua mulia, satu tak mulia. Apa maksud mulia? Maksud mulia ni cara menisbahkan wati itu keturunan. Wati halal, wati yang dimuliakan, yang diihtiram oleh syarak, yang diambil kira oleh syarak. Apa maksud mulia? Apa maksud diambil kira? Maksudnya diambil kira keturunan anak itu dinisbahkan kepada orang yang mewatikan. Itu maksud mulia. Kalau kita Arab disebut wati yang muhtaram. Kita faham dah. Apabila terma muhtaram tu dalam minda kita, apa maksud mulia? Diambil kira, dinisbahkan anak itu keturunan. Wati syubhah dimuliakan. Diambil kira anak itu adalah anak orang wati syubhah. Tetapi zina oleh kerana diwati haram tidak diambil kira. Maksudnya tidak dinisbahkan anak itu kepada penzina. Mana dia? Tu tiap-tiap perempuan yang diwati akan dia akan perempuan tu. Wati tu oleh anak cucu, ini anak dan cucu engkau. Wati itu pula dengan qaid wati, dengan wati syubhah. Maka tafriq, maka haram. Maka ni dia panggil tafriq, keputusan ataupun hukum baik kata perempuan yang diwati syubhah, yang menepati menantu, maka haram engkau berkahwin dengan dia, dengan perempuan yang engkau wati syubhah tu. Lagi batal wudu engkau bersentuh dengan dia. Dengan dia tu, dengan perempuan yang diwati oleh anak tu. Yang dengan menantu engkau lah. Maka haram engkau berkahwin dengan dia. Dengan menantu engkau tu. Yang ni perempuan yang diwati syubhah oleh anak cucu engkau tu. Lagi batal wudu engkau bersentuh dengan dia. Haram engkau berkahwin dengan dia. Lagi batal wudu engkau bersentuh dengan dia. Ni lain. Tak silap kita dah bincang sebelum ni kan, detail. Anak wati syubhah, dia bab wudu lain. Dia kira wati syubhah ni, anak wati syubhah ni, dia beza daripada mana? Dia beza pada haram berkahwin. Bab wudu lain. Bab wudu dia batal wudu. Sebelum ni kita dah detail. Sebelum muka surat wati syubhah tu, muka surat 36 tu. Tu. Masalah jika perempuan yang wati syubhah itu isteri orang atau dalam iddah orang, tu. Kita dah bincang tu. Habis. Baik, dan keempat terakhir. Keempat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan keempatnya, daripada empat jenis orang yang haram berkahwin dengan sebab berambil-ambilan, anak tiri engkau. Anak tiri. Iaitu yang kata anak tiri ni, ini takrif panjang sikit anak tiri. Dia kata anak tiri ni siapa dia? Anak cucu bagi tiap-tiap perempuan yang telah, ini yang pernah berkahwin dengan engkau. Tu anak tiri ni, anak atau cucu samalah. Anak dan cucu ke bawah, cicit pun sama. Iaitu tiap-tiap anak bagi perempuan ataupun tiap-tiap perempuan yang pernah berkahwin dengan engkau. Dengan syarat atau syarat. Baik, sebelum syarat tu kita faham dulu yang kata anak tiri ni, tiap-tiap anak, bukan anak kita lah, tiap-tiap anak perempuan yang pernah berkahwin dengan kita. Tu yang telah
Tapi dalam kitab Imam Nawawi sebut yang pernah berkahwin dengan kita. Sama ada takmim dia. Sama ada ni dia ada tiga cara. Sama ada anak perempuan yang berkahwin dengan kita ni ataupun anak isteri kita, mudah fahamnya, tiap-tiap anak perempuan yang pernah berkahwin dengan kita. Bukan anak isteri kita je. Asalkan dia pernah berkahwin dengan kita. Sama ada takmim ni. Sama ada anak tu ada sebelum berkahwin dengan kita. Masa kahwin dengan kita dah ada anak tu. Ataupun anak itu selepas daripada dia berkahwin dengan kita. Maksud selepas bercerai, dia kahwin dengan orang lain, dapat anak. Anak tiri kita juga. Dua umumnya. Ada satu lagi dia cerita. Satu lagi apa? Ataupun anak itu datang semasa isteri kita tu jadi status isteri kita. Macam mana boleh jadi anak orang lain? Itu wati syubhah. Itu tambahan. Isteri kita diwati syubhah oleh orang gila. Apa diwati syubhah? Diwati oleh orang gila. Mata macam syubhah. Ataupun ada orang lain wati syubhah. Ataupun orang gila wati, sama juga. Dua-dua ni sama. Orang lain wati tersilap, wati syubhah, ataupun orang gila wati, dinamakan syubhah juga. Hukum syubhah. Jadi kesimpulannya, anak tiri ni itu tiap-tiap anak perempuan yang pernah berkahwin dengan kita, sama ada anak itu datang, anak itu ada sebelum dia berkahwin, kahwin kita dah ada siap-siap dah anak tu, ataupun selepas perkahwinan dengan kita. Selepas bercerai dengan kita, dia kahwin lain, dapat anak. Itu orang ini tak perasan tu. Biasanya kita kahwin, ada anak dah, itu orang nampak. Anak siapa ni, Ji? Anak saya. Dia kahwin anak isteri saya. Anak tiri. Ya, anak tiri. Selepas dia bercerai, isteri dia kahwin dengan lelaki lain, dapat anak, dia tak kata anak tiri dia. Dia tahu anak bekas isteri saya. Jawab dia, itu juga anak tiri dia. Itu penting takrif tu. Pernah berkahwin. Kalau kita kata, anak tiri saya ialah tiap-tiap anak isteri saya. Dah bercerai, bukan isteri dia lagi. Itu yang kata sempit takrif tu. Maka takrif ni dia merangkumi umum. Umum tu dua. Sebelum fasal berkahwin dengan dia, isteri itu dah ada anak. Selepas berkahwin dengan dia, bercerai dengan dia, isteri juga ada anak. Kedua-dua itu adalah anak isteri dia. Sama hukum. Bukan saja semasa dia kahwin dengan isteri dia je anak tu hukum dia anak tiri, tak, sama je. Ataupun, ni Tok Guru sebut juga, semasa perempuan tu menjadi isteri kita, dia ada anak dengan orang lain. Maksud apa? Maksudnya diwati syubhah dan juga diwati oleh orang gila. Sama je. Jadi tiga lah. Okay, kita dah faham. Dia selepas bercerai pun dia kira anak. Anak tiri juga. Anak tiri juga. Iaitu takrif yang paling lengkap untuk menjawab isu orang tanya, anak isteri saya yang lepas bercerai dengan saya, nak panggil anak siapa? Anak isteri? Anak tiri. Sebab apa anak tiri? Kena kembali pada takrif. Itu anak isteri kita. Sekarang dah bercerai Ustaz? Ya, pernah jadi. Dia kuat jimat tu. Kekuatan dia di mana? Ya. Apabila ikatan perkahwinan tu. Ikatan perkahwinan dengan perempuan tu menyebabkan anak itu jadi anak tiri. Tapi nak mengharamkan dengan dia, syarat. Syarat wati. Itu syarat tambahan lah. Berbeza dengan orang lain akad je. 3 golongan lagi tu kan. Semata-mata akad, tu haram. Tapi anak tiri beza. Anak tiri ni, tapi kita faham dulu tak ada anak tiri. Sebelum nak tahu haram. Cuma, kena faham syarat tambahan. Anak tiri ni nak haram, mesti kena wati ibu dia dulu. Barulah haram nikah, barulah haram sentuh tak batal wuduk, sentuh yang tak haram, dan juga aurah dia sama dengan anak kita. Tapi faham dulu anak tiri. Yang kata anak tiri tu, tiap-tiap anak perempuan yang pernah berkahwin dengan kita. Sama ada, takmin kena ada. Anak itu ada sebelum daripada berkahwin dengan kita, ataupun anak itu datang selepas perkahwinan dengan kita. Anak tiri kita. Tu. Jadi Dengar. kalau kata lepas daripada dia cerai, lepas tu dia kahwin tu dia ada anak. Masa tu baru dia guna wati syubhah. Tetap juga kan?
Tetaplah sama. Sebab dia Ha? Sebabnya dia iktiraf. Ya. Wati. Sebab dia pernah pernah jadi isteri kita. Tu dia kuat. Dia kuat. Jadi asalkan pernah jadi isteri kita, anak tu anak tiri kita lah. mana ke depan dia jangan nanti. Walaupun dia berapa orang lelaki dia pula. Lelaki ni nikah lelaki lain, dapat anak lagi. Minat kahwin. Ada orang jenis minat kahwin. Cara yang tu kahwin lain. Biasa lelaki minat kahwin. Tapi perempuan pun ada. Dia syarat tu pada kita dah jimat lah. Itu Daripada jimat. Jima' itu syarat untuk haram. Untuk haram. Untuk haram jadi mahram kita. Maksud mahram ni? Andai kata lepas daripada tu dia keluar tapi bukan sebab wati syubhah, anak zina contoh. Yang tu dia iktiraf macam mana pula? Anak zina? Anak zina tadi tak ada. Anak zina tak? Yelah, maksudnya lepas daripada kita dah bercerai tu. Lepas tu dia mungkin dia kena Di wati syubhah. Jenis orang sosial ke wati- dia, bukan wati syubhah, dia berzina. Lepas tu keluar anak, yang tu tak iktiraf. Dia anak Bukan anak diri kita. asalkan anak dia. Asalkan anak perempuan. Asalkan anak perempuan. Tak kira lah anak zina ke apa. Dia zina lain lah. Zina ni memanglah dinisbah kepada mak. Zina ni dia walaupun maksud muhtaram tu orang panggil apa? Dimuliakan tu, zina tidak muhtaram. Dia panggil wati yang tidak muhtaram, wati yang tidak mulia. Apa maksud wati tidak mulia? Maksudnya anak itu tidak dinisbahkan kepada bapa, anak yang tak ada bapa. Tapi dinisbah kepada apa? Kepada mak dia lah. Anak dia lah, walaupun anak zina. Anak siapa? Anak ibu tu lah. Anak ibu tu lah. Dengan kita. Anak ibu lah. Kita tetap dinamakan anak perempuan tu. Tak nama perempuan. Kan? Anak Dengan perempuan. kita tak ada kena-mena. Dinamakan kalau kita Ni dia buat haram nikah kan. haram nikah. Maksudnya bila dia zina, jadi dia dengan kita tu nisbah boleh nikah sepatutnya. Dia panggil Sama hukum macam sebelum ni kita dah sebut, ada ustaz ada baca tu. yang panggil apa? Dia panggil Dia boleh nikah dengan anak-anak. Dia boleh nikah dengan anak zina. Yalah. Yang kata anak zina ni, bapak zina ni, dia boleh kahwin, cuma makruh je. Tapi dia boleh kahwin, sah kahwin. Dalam mazhab kita sah. Sebab apa? Sebab dia panggil tidak dimuliakan. Tidak dinisbahkan pada anak dia. Walaupun memang benih dia. Yang kata makruh tu sebab apa? Sebab benih dia. Kahwin dengan benih dia sendiri. Itu makruh lah. Makruh. Sama lah. Okey. Sama lah konsep dia tu. Okey, cantik-cantik. Jadi, sekiranya anak zina lain. Baik, settle. Jadi, asas dia begitu. Asas kita faham, kalaulah anak tiri, asalkan anak perempuan yang pernah berkahwin dengan kita tu, okey, clear. Sama ada selepas, sebelum, semasa. Dengan syarat. Jadi dengar tu qaid pada apa? Dengar tu qaid kepada nak haram anak tiri ni. Yang kata nak haram anak tiri ni dengan syarat. Jadi haram nikah tak batal wuduk tu. Syarat apa ni? Syarat haram nikah tak batal wuduk. Ada pun anak tiri tetap nama anak tiri. Walaupun tak jima'. Tapi dengar ni dia qaid kepada haram nikah tak batal wuduk. Tu dengar. Dengan syarat. Syarat apa? Syarat haram nikah tak batal wuduk. Dengan syarat engkau sudah wati perempuan yang berkahwin dengan engkau, wati ibu dia. Settle. Atau ni dia panggil anak tiri kita juga. Atau baran yang pada makna wati. Dipanggil anak tiri kita juga. Apa yang barang pada makna wati, dia tak wati. Wati tu tak faham dah kan? Atau ni atau. Atau pada kata wati ya. Kan dia kata dengan syarat sudah wati tu. Asalkan wati je ibu dia. Wati ibu dia, haramlah dengan anak tiri kita. Tapi kalau tak wati ibu dia, tak haram. Ataupun haram juga perbuatan yang sama dengan makna wati. Tak wati. Wati ni kan
menenggelamkan hasyafah zakah ke dalam farah. Asalkan tergelam hasyafah, walaupun tak sekalian, nama wati. Tapi kalau dia tak tergelam hasyafah, tak nama wati. Boleh dia kata masuk dah ustaz. Masuk separuh ke semua hasyafah? Paruh baru. Tak jadi, tak wati. Tak haram. Ataupun baran yang pada makna wati. Ataupun perbuatan yang menepati diri wati. Itu pada makna wati tu. Menepati diri wati. Iaitu, mana contoh perbuatan yang boleh menepati diri wati tu, sama dengan wati tu, iaitu dimasuk mani engkau yang muhtaram ke dalam rahimnya, rahim ibu dia. Nak masuk tak larat dah. Nak mati pucuk dah. Tapi nak menikah tak kuat. Orang menikah ni kalau mati pucuk kan, tak hidup menikah lah. Kan? Tapi dia nak menikah. Air mani ada. Maka macam mana air mani yang muhtaram ni? Iaitu air mani yang dihormati oleh syarak. Tu kena ingat tu, kena tobik tu. Air mani engkau yang muhtaram tu. Air mani yang muhtaram ni iaitu air air pula dah. Yang muhtaram ni yang dihormati oleh syarak. Tu mana muhtaram? Yang dihormati oleh syarak. Macam mana air mani yang dihormati oleh syarak? Iaitu air mani yang keluar melalui tangan isterinya. Jangan tangan dia. Tangan dia syarak tak hormatilah. Dah ada bini nak keluar tangan pula jam. Tu. Bini dia keluar dengan tangan dia, kemudian ambil air itu masuk dalam farah. Tu sama juga. Haramlah wati anak dia. Haramlah sentuh dengan anak dia. Jadi haramlah. Jadilah apa nama muhtaram anak dia, anak tiri kita tu. Dia panggil apa? Haram nikah, tak batal wuduk. Sama ada ni takmin. Di belakang boleh buat takmin. Sama ada anak tiri itu yang telah ada sebelum engkau berkahwin dengan ibunya. Ibu anak tiri tu. Dia ada 3 kat tadi. Ataupun yang baru ada selepas engkau bercerai dengan ibunya. Lepas bercerai dengan ibu dia, ada. Nikah orang lain dah. Kan? Ataupun anak tiri itu baru jadi adanya anak tiri itu dalam masa ibunya, ibu anak isteri, ibunya, isteri engkau. Ibunya, ibu anak tiri lah. Anak isteri tu. Ni. Atau anak tiri itu, dia ada 3 kan tadi. Atau anak tiri itu baru jadi adanya anak tiri itu bila? Dalam masa ibunya isteri engkau. Semasa ibu dia isteri kita ada anak. Mana contoh? Seperti isteri engkau itu diwati oleh orang gila. Tu. Diwati oleh orang gila. Tu masuk wati syubhah. Baik. Maka wajib perempuan itu beriddah. Apabila diwati syubhah, isteri kita ni diwati syubhah, maka wajiblah perempuan itu beriddah. Wajiblah beriddah. Maka tiada harus. Ni habis. Ni nak cerita lain dah ni. Umumnya habis dah. Kita faham secara umum. Ni nak cerita detail pasal apa ni? Detail ni nak ceritanya kalaulah isteri kita ini diwati oleh orang gila. Kalau ada anak tu dinamakan anak tiri kita juga. Umumnya lagu tu. Detail ni macam mana? Detail ni nak sabit anak tu, nak sabit anak kita ke nak sabit anak orang gila. Tu detail.
Dia teliti. Tapi umumnya kita faham, apabila lepas diwati oleh orang gila, secara umum, tak detail lagi, ni dia nak detailkan. Maka anak tu, dia panggil anak tiri kita. Bukan anak kita. Sebab apa? Sebab dia orang gila wati. Tapi ada juga bukan anak orang gila, anak kita. Secara detailnya, kita kena faham. Macam mana nak hukumkan anak tu, anak kita, ataupun anak tu anak orang gila. Okey, detail. Maka wajib perempuan itu beriddah. Apabila kena wati, kena wajib beriddah. Kenapa? Kerana kaedah fiqh, tiap-tiap wati yang dimuliakan. Ini orang tanya, wati syubhah dan iddah ke? Nak jawab macam mana? Jawab dia, wajib beriddah wati syubhah. Wati orang gila dah. Orang panggil wati syubhah. Kenapa wati orang gila wajib beriddah? Kerana wati orang gila termasuk wati syubhah. Wati syubhah tu wajib beriddah. Orang tanya pula, kenapa pula wati syubhah beriddah? Ini jawab dia. Dia rangkaian. Kalau orang gila wati isteri kita, wajib isteri kita beriddah. Orang tanya kenapa? Jawab dia, kerana wati orang gila termasuk dalam kategori wati syubhah. Orang tanya pula, wati syubhah ni ada iddah? Jawab dia, ya, wajib beriddah wati syubhah. Orang tanya lagi, kenapa wajib beriddah wati syubhah? Jawab dia, tu boleh jawab. Kerana kaedah dia. Kerana kaedah fiqh, tiap-tiap wati yang tidak halal dan tidak haram, ataupun kita panggil wati syubhah. Kalau nak ringkasnya, panggil tiap-tiap wati syubhah lah. Tapi kita nak panjangkan. Tiap-tiap wati yang tak halal dan wati yang tidak haram, ataupun wati syubhah, wajib beriddah. Orang tanya lagi, kaedah ni. Heran dengan kaedah ni. Dia kata, kenapa pula tiap-tiap wati yang tak halal, tak haram, itu wati syubhah? Wajib beriddah. Orang tanya lagi kan, kaedah ni. Kita bagi kaedah, boleh tanya lagi. Jawab dia. Jawab lagi. Dia nak tanya sangat. Jangan bimbang aku jawab. Jawab dia, kerana wati syubhah itu ialah wati yang dimuliakan oleh syarak. Apabila wati yang dimuliakan oleh syarak, maka syarak menetapkan ada iddah. Sebab tu orang berzina tak ada iddah. Kerana wati yang tak mulia kan. Orang zina mana ada iddah. Habis. Maka tiada harus, ini haram. Apabila wajib beriddah, tu perempuan tu, isteri tu wajib iddah. Apabila wajib beriddah, maka keluar keputusan. Maka tiada harus, ini haram, suami wati akan isteri itu. Jangan duk wati. Tak boleh wati, kerana iddah. Dalam iddah kan. Iddah suami. Iddah suami. Kena suami kena apa nama ni? Kena tahan daripada wati. Sehinggalah habis iddah. Bila? Sebelum lepas iddahnya. Iddah siapa? Nya tu. Nya tu iddah orang gila lah. Iddahnya orang gila. Jadi, kena iddah lah. Iddah siapa tu? Iddah wati orang gila lah. Sebab orang gila wati, maka kena ada iddah. Suami. Kemudian, isteri itu beranak. Selepas dia wati ni, beriddah tu tak apalah. Tu nak cerita je hukum iddah tu. Cuma kita nak detailnya, kemudian selepas wati tu, isteri itu beranak. Bila beranak tu? Selepas orang gila wati itu. Beranak tu diukur selepas mula dia wati tu. Ukuran dia, berapa jangka masanya? 6 bulan 2 lahzah. Ukuran daripada wati orang gila dengan beranaknya isteri kita tu cukup 6 bulan 2 lahzah. Dan ada lagi formula dia. Dan tidak lebih daripada 4 tahun. Jangan lebih 4 tahun. Memang cukup daripada wati orang gila tu. Ni dah setahun lebih dah baru beranak. Tak lebih 4 tahun. Dalam jangka masa 4 tahun.
Dan tidak lebih daripada 4 tahun. Tak lebih tu kira macam mana? Kira daripada mana? Selepas engkau wati isteri engkau itu. Jadi wati terakhir suami. Kira. Tak lebih 4 tahun tu daripada pengiraan wati isteri itu. Selepas engkau wati isteri engkau itu. Maka, ni keputusan dia. Adakah kita nak terus hukumkan anak itu anak orang gila? Tak lagi. Maka hendaklah ditanya Qabil. Qabil dengan Habil. Qabil tak ada DNA. DNA tak pakai. Dia kira pakai Qabil. DNA hari ni tak dipakai. Dipakai Qabil. Kalau tak ada Qabil pun tak dipakai DNA juga. Tak ada Qabil pun tunggu. Anak tu akan buat keputusan nanti dia balik. Okey. Tengok sekali lagi sebelum nak tanya Qabil ni, dia ada 3 isu ni, nanti kita buat kesimpulan. Jadi dia ada 3 isu. Isu pertama ni. Isu pertama ni, kalaulah beranak dalam tempoh 6 bulan 2 lahzah, tak lebih 4 tahun. Hukum dia tanya Qabil, isu pertama. Jadi umumnya kita tahulah lepas wati beranak. Cuma kita nak kira tempoh beranak tu. Pengiraan kita 2 bulan, 2 tahun, 6 bulan 2 lahzah dan juga 4 tahun. Jadi kalau cukup 6 bulan 2 lahzah sampai 6 bulan 2 lahzah dan tak lebih 4 tahun. Pengiraan dia tak lebih 4 tahun tu. Tak lebih 4 tahun tu selepas diambil kira juga wati isteri tu. Wati suami. Nak ambil kira juga wati terakhir suami tu. Maka suami wati terakhir ukuran kira daripada wati orang gila tak lebih 4 tahun juga. Isteri suami pernah wati dia, wati terakhir dia sebelum orang gila wati, tak lebih 4 tahun juga. Tu kena tanya Qabil. Itu isu kena tanya Qabil tu. Tak boleh terus ni sebuah orang gila. Okey. Kena tanya Qabil. Hukum dia tanya Qabil. Maka je Qabil ni apa dia? Qabil ni, maksud Qabil ni, orang dia bahasa umumnya Qabil ni bidan. Itu umumnya. Tapi bukan bidan macam kita. Iaitu bidan ataupun bahasa mudahnya, orang yang mempunyai kepakaran boleh mengecam, boleh mengenal orang melalui apa? Bukan melalui DNA, melalui muka bapaknya. Dia tengok muka bapak, terus dia boleh can mana satu anak. Jadi dua-dua ni dia tengok muka orang gila, dia tengok muka suami dia tengok anak, cam. Ini dia panggil Qabil. Ini terror Qabil ni, tak payah DNA. Walaupun kita tengok imbah-imbah macam bapaknya, tak confident. Tengok-tengok macam orang gila, ada juga imbah orang gila. Kita jangan. Gila kita nak tentu. Bukan orang gila, kita pun gila. Pening kata. Qabil dia pakar. Tu panggil Qabil. Ada setengah kitab dia kata bidan. Maksud bidan ni Qabil lah. Orang yang punya kepakaran dalam ilmu mengenal orang melalui wajah. Maka jika Qabil kata anak itu semacam engkau, maka ialah hukumnya anak engkau. Dia kata Qabil kata anak ni macam mukamu ni, macam semacam ni samalah. Seirah seperti muka engkau. Maka ialah anak tu hukumnya hukum anak tu anak engkau. Dan jika Qabil kata anak itu semacam dengan orang gila itu, maka hukumnya anak orang gila itu. Dan apabila anak orang gila tu dan jadi anak tiri engkau. Jadi anak tiri engkau lah, dah anak orang gila. Tu yang poin dia. Cerita anak tiri ya. Panjang perbahasan dia. Maka apabila anak tiri, maka keputusan keluar hukum, maka haram engkau berkahwin dengan anak itu, anak tiri tu, anak orang gila tu, lagi tiada batal wuduk engkau
bersentuh dengan dia dengan anak tiri. Tak sebab anak gila. Anak isteri dia. Kenapa tak batal wuduk ni? Kau sentuh dengan dia dengan anak tiri tu. Kerana ia sudah wati isteri. Tahu? Dah wati dah isteri. Habis. Dan jika tiada ada qabil. Kalau tak ada qabil. Atau ada qabil. Qabil ada. Tetapi sungguh pada qabil. Qabil tiada dapat kata anak itu semacam siapa-siapa. Qabil pun pening. Tak tahulah nak ukur anak siapa, dia kata. Aku tak tahu. Qabil panggil Qabil. Qabil, mari tengok anak ni. Anak siapa? Qabil pergi tengok. Qabil kata, aku pun tak tahu. Qabil kata, pening ini. Dia pada ilmu dah, pakar dah. Bukan semua dia tahu juga. Tengok-tengok dia pun tak boleh gelo. Bukan boleh menipu macam kita muda. Tengok muka ni, anak orang gila. Dah, Qabil ni dia kena confident dengan ilmu dia. Tapi dia tengok ni tak boleh ukur, tak boleh hukum. Qabil kata, tetapi Qabil tiada dapat kata anak itu semacam siapa-siapa. Maka hendaklah nanti balik anak itu. Tunggu anak tu balik. Itu keputusan dia. Jangan pakai DNA. Tunggu anak tu balik. Tak dikira teknologi moden. Kerana dikira kaedah fiqh. Jadi inilah antara disiplin ilmu fiqh turas. Ilmu fiqh secara turas, dia apabila kaedah dia disiplin dia, kita pernah sebut sebelum daripada ni, nak mengeluarkan hukum mesti dia ambil kira makna, yang kedua dia ambil kira syarat, yang ketiga dia ambil kira kaedah. Ini penting. Lepas tu kalau kita pegang tiga benda ni, insya-Allah hukum fiqh kita dia tidak akan lari. Sebab itu disiplin ilmu fiqh diajar oleh para ulama kita. Jadi apabila hukum itu nak keluar melalui kaedah, ada kaedah, bukan tak ada, maka segala teknologi moden sehebat mana pun dia tidak boleh menggugurkan kaedah. Kaedah fiqh ada. Jadi kaedah fiqh apabila qabil tak ada, dia tidak akan menggugurkan. Tetap dia kena tunggu anak tu balik. Tak boleh pakai. Kalau memang tak ada langsung qabil sama. Memang tak ada langsung qabil. Ataupun ada tapi tak boleh. Sama juga. Kena tunggu dia balik. Kalau tunggu dia balik tu. Tunggu dia balik? Tak ada juga. Tak apa. Tunggu dia balik bukan tunggu qabil. Bukan tunggu qabil balik. Tunggu anak tu balik. Anak tu dia pilih. Dia pilih. Kena tunggu. Tak kena pilih bila. Itulah sah. Jadi anak ni dia Allah bagi sains kat dia. Dia ada tarikan. Kalau dia tengok bapak dia tu, dia tak 10 orang lelaki. Allah bagi anak ni, awak panggil apa? Sains kan, deria tarikan kan. Ni dia rasa. Walaupun tengok semua tu sama, muka habis kurang sama, tetap dia tahu bapak dia mana. Dia ada tarik, Allah akan campurkan. Tapi kalau anak tu tak boleh sains juga, tak boleh. Sekejap Maka hendaklah nanti balik anak itu, maka disuruh ia anak tu pilih siapa-siapa bapaknya. Kena pilih siapa-siapa bapaknya. Maka jika ia anak tu balik tu, anak yang balik tu pilih engkau bapaknya, maka anak engkau. Dan jika ia anak pilih orang gila itu bapaknya, maka anak orang gila. Dan jadi anak tiri engkau yang haram berkahwin dengan engkau, lagi tiada batal wuduk engkau bersentuh dengan dia, dengan anak tiri engkau tu. Dan demikian juga jika diwati syubhah oleh seorang akan isteri engkau. Tadi orang gila wati. Ni wati syubhah. Jawab dia, maka hukumnya semacam diwati oleh orang gila itu juga sama. Jadi kedua-dua tu sama. Kalau kes macam ni, kalau kata yang anak tiri ni perempuan yang dia pilih yang orang gila tu jadi bapa dia. Kalau nak nikah nanti wali orang gila tu orang gila tu mana boleh jadi wali. Itu pindah berpindah kepada qadhi. Jadi isu kalau kita baca menakah, ini dia ada complicated sikit.
Complicated macam mana? Oh, contoh dianya, anak tu dia tak mengaku mana-mana bapak dia. Dia perempuan. Dia tak mengaku, dia tengok sense tak ada. Ni Abayuk tanya, ingat tak nak sebut sebab ni complicated sikit kan. Kalaulah dia tak mengaku, tadi dia mengaku tak apalah, settle lah, berpindah je lah kan. Kalau dia tak mengaku, ni bahaya. Ini agak antara isu complicated dalam munakahat. Kalau anak tu tak mengaku siapa-siapa bapaknya, dia tengok tak ada sense. Jadi sama ada suami tu, kita suami perempuan tu, ataupun dia panggil orang gila. Tengok orang gila pun bukan bapak dia. Tengok suami nanti atau kita ni pun bukan bapak dia. Maka cara dia nak buat macam mana? Cara dia, baik sebelum cara tu, siapa yang nak jadi wali dia? Tu isu dia. Siapa yang nak jadi wali nikah? Sama ada orang gila atau bapaknya. Dua tu je kan. Sama ada orang gila ataupun bapaknya. Jadi disebut dalam kitab, Tok Guru sebutlah ni dalam kitab, tak ingat dah kitab mana. Sebut dah dalam kitab Luqtatus Sughra, tak ingat. Tapi kita ada dhabit lah. Siapa nak jadi wali nikah anak tu? Kerana tidak tentu bapak satu bapaknya. Tak tentu yang mana satu bapak dia. Tak tentu mana-mana satu bapaknya. Sedangkan, tu kena tahu. Sedangkan tak boleh berpindah kepada wali hakim. Tak boleh pindah mudah-mudah. Kenapa? Kerana wali dia ada. Wali tu ada lagi. Cuma tak tentu mana satu wali. Apabila tak tentu mana satu wali, tak boleh pindah. Macam tadi tak apalah, dia tentu kan. Dia pilih, ni orang gila. Pilih. Tapi ni dia tak pilih mana-mana satu. Apabila tak pilih mana-mana satu, siapa nak jadi wali? Nak jadi wali dia. Sedangkan wali ada. Tak boleh nak berpindah kepada wali hakim. Wali ada. Jadi jawab dia, panggil kedua-dua. Panggil kedua-dua. Tok Qadhi ni, ataupun hakim ni, kena panggil kedua-dua. Suami perempuan tu dan orang gila tadi. Orang gila ni, wali dia lah. Wali pada orang gila tu. Suruh dia wakil kepada Qadhi. Kedua-dua kena wakil. Wali kena wakil. Wakil kepada Qadhi. Baru boleh Qadhi akad nikah. Kena wakil dua-dua. Kena wali. Jadi tak apalah. Dua-dua tetap dah wakil dah. Jadi selamat. Itu cara dia. Dia orang gila ni, dia tak boleh wakil lah. Sebab apa tak boleh wakil? Sebab dia gila. Kena dia siuman dulu. Kalau dia siuman, baru dia boleh wakil. Kalaulah dia tak siuman, dia tak boleh wakil. Maka kena berpindah kepada wali akrab dia, wali yang dekat. Tak cari orang gila tu, siapa wali yang dekat dia? Wali akrab dia, bapak dia. Bapak dia yang wakil. Tak ada, cek-cek tak ada. Tak apalah. Terus pada hakim. Tapi kalau wali akrab ada, dia tak pindah kepada hakim lagi. Satu lagi, catatan tu. Kalaulah anak yang tak mengaku, maksud dia dah balik, Qabih tak ada atau Qabih ada tak boleh cam, maka tunggu dia balik. Apabila dia balik, dia tengok pun dia tak mengaku. Apabila dia tengok dia tak mengaku, isu ada dua. Pertama, kalau perempuan dia nak kahwin, dah seterah. Yang kedua, isu bin. Isu bin. Isu bin ni, kalau dia tak mengaku mana-mana bapak dia orang gila ataupun suami tu, maka tidak boleh dibinkan. Tidak boleh berbin. Nama dia saja kena bu. Kalau nama Ahmad, Ahmad saja. Tak ada bin. Tak boleh dibinkan pada ibu. Kerana dia bukan nak zina.
Kalau anak zina, dia bin kepada ibu. Orang cah dah. Ahmad bin Aminah. Tu anak. Tak ada bapa. Anak zina. Tapi kalau Ahmad saja, itu anak wati syubhah. Yang tak boleh kesan bapaknya. Kalau anak wati syubhah yang dikesan bapa, tak apa. Memang kena buah bapak dia. Macam contoh wati syubhah. Confirm dah orang gila tu. Anak bin orang gila tu lah. Tapi kalau anak ni tak mengaku, siapa bapak dia? Kerana isu pertama kita baru bincang ni, isu yang tak lebih daripada 4 tahun. Iaitu beranak dalam jangka masa 6 bulan 2 lahzah dan tak lebih 4 tahun, hukum dia tanya qabil. Ini isu pertama. Dia ada 3 isu. Masalah wati syubhah ni ada 3 isu. Settle pertama. Kitab ni tak sebutlah yang lain. Dia sebut satu je. Isu kedua. Isu kedua ni macam mana? Isu kedua, dia ada 3 semua isu wati syubhah ni. Isu keduanya, jika wati, orang gila wati tu beranak tak cukup 6 bulan 2 lahzah, ni mudah. Tak sampai 6 bulan 2 lahzah. Dan tak lebih 4 tahun. Tak lebih 4 tahun dia kira wati suami. Tak cukup 6 bulan 2 lahzah, dia kira wati syubhah. Masa dia orang gila wati dengan beranak tu tak sampai pun 6 bulan. Lepas dikira pula wati suami dia terakhir, tak lebih 4 tahun. Anak siapa? Jawab dia, anak suami. Ini mudah. Nanti ingat formula dia. Kalaulah wati, orang gila wati, kemudian beranak dapat anak tu, tempoh dianya tak sampai 6 bulan pun beranak. Daripada apa nak ukur tak sampai 6 bulan? Daripada wati orang gila. Tak sampai 6 bulan. 4 bulan. Lepas orang gila wati 4 bulan beranak. Dalam formula ni kena gabung. Dan tak lebih 4 tahun. Dikira dalam masa apa? Dalam masa wati terakhir suami. Suami wati tu terakhirnya tak lebih 4 tahun. Kalau lah setahun lebih, tu standard lah. Kira-kiranya wati terakhir dulu tu dalam setahun. Standard lah tu. Setahun dapat anak. Sebab apa dia kira 4 tahun? Itu tempoh selama-lama. Jadi formula ni kenapa dia kira 2 masa ni, period masa ni? Dia kaedah ni, umum dia, masa paling singkat usia dalam kandungan 6 bulan 2 lahzah. 2 lahzah tu. 6 bulan tu kandungan, 2 lahzah tu proses sperma nak lekat ke rahim. 2 detik. Sperm kita dia nak pancup ke dinding rahim, nak melekat di dinding rahim, mengambil masa 2 saat, 2 lahzah. Tok Guru tua kata apa? Dulu saya pernah tanya, Tok Guru, apa dia kat lahzah? Tui. Kita tak faham. Apa dia Tok Guru lahzah? 2 second. Tanya lagi. Apa dia Tok Guru tu? 2 second lah. Sehari dekuk kepala kita tanya lagi. 2 second. Cakap Inggeris orang dulu. 2 saat lah. Kenapa diambil kira 2 saat ni? Kehebatan sains. Ulama fiqh ni sebenarnya ialah ulama fiqh digabungkan dengan sains. Mana ada orang kata ulama fiqh jumuk? Ulama fiqh kita ni dia orang yang pakar dalam bidang sains. Cuma tak nama sains je. Kan tak boleh kaji bagaimana proses pendebungaan tu. Kan? Dalam kitab, dalam surah Yasin tu, bagaimana pendebungaan jantan betina. Kan? Kalau kita tak boleh kaji ni, pancutan, ambil masa pancutan seminit. Zup seminit. Kemudian nak lekat ke dinding. Seminit, 1 saat. Nak lekat ke dinding 1 saat. Tu dia kira 2. 2. Jadi 6 bulan tu dalam kandungan. 2 lahzah itu proses nak lekat. Kat perut. Okey, yang kedua, 4 tahun ni dipanggil kandungan paling lama. Allah tetapkan 4 tahun. Paling lama. Berarti macam paling 4 tahun.
Lagi lama dalam kandungan, lagi jenius. Lagi lama dalam kandungan, lagi jenius. Datang hari ni cara Yahudi, paksa keluar. Takut makan tai. Ada ke dia makan tai? Dia tahu. Lagi lama, lagi jenius. Lagi lama, lagi. Sebab matan. Kematangan sel-sel otak kita, makin lama dia makin matan. Perkembangan janin itu. Sebab tu Imam Syafi'i dan iman muktabar, iman besar, semuanya lama. 4 tahun dalam kandungan. Itu sebab kalau orang tanya kenapa dia ambil kira formula 6 bulan 12 dan 4 tahun. Dia ambil kira dengan qadar paling singkat dalam kandungan, paling lama dalam kandungan. Baik, saya tahu. Ini mudah saja isu pertama. Kalaulah beranak kurang 6 bulan 12 dalam tempoh tak lebih 4 tahun, tak lebih lain, tak lebih 4 tahun anak suami. Isu yang kedua, isu ketiga kita ada isu kedua. Isu ketiga tu kita bincang tadi kan. Kita letak nombor 3 lah, mudah. Isu pertama kita letak nombor ni. Jadi kita bincang tadi, kita letak nombor 3 isu. Okey, isu yang kedua, beranak kurang 6 bulan 2 lahzah. Tak sampai juga 6 bulan 2 lahzah. Daripada apa? Daripada orang gila wati tu. Orang gila wati 5 bulan dah beranak dah. Dan kedua, lebih 4 tahun. Tu. Lebih 4 tahun. Lebih 4 tahun tu dikira apa? Dikira wati terakhir suami. Suami dia dah lama tak duduk sekali. PJJ. Kat 5 tahun dah tak wati, dia kata tiba-tiba dapat anak ni. Macam mana ni? Lepas apa anak bila? Lepas anak lepas orang gila. Lepas orang gila wati 5 bulan dapat anak. Suami dia kata, aku 5 tahun dah tak wati. Tiba-tiba orang gila wati 5 tahun. Hebat orang gila ni. Anak siapa? Jawab dia, hukum dianya bukan anak suami dan bukan anak wati syubah, tuan. Ini anak isteri. Tak tahulah dia buat dengan siapa. Jadi bukan anak suami dan bukan anak orang gila, ataupun dia panggil bukan anak wati syubah. Ini tak boleh panggil anak anak tiri dia, bukan anak suami dia, bukan anak isteri dia. Bukan anak isteri, bukan anak orang gila, bukan anak wati syubah. Okey, settle mudah je ni. Yang ketiga, tak perlulah lah. Yang ketiga tadi, iaitu beranak 6 bulan 2 lahzah, cukup 6 bulan 2 lahzah, tak lebih 4 tahun. Hukum tanya Qabil. Ini tanya Qabil. Tak boleh tentu anak orang gila tu. Sebab mungkin juga anak suami. Sebab boleh jadi. Hak jadi benih ni benih suami. Sebab tak tempoh 4 tahun. Dia tak semestinya kita buat terus lekat, tak semesti. Buat malam ni boleh jadi tahun depan boleh lekat. Boleh jadi. Kerja Allah Ta'ala. Lepas tu ada orang kata, kenapa aku fikir-fikir dapat anak? Tak nak anak lah. Ingat-ingat lama tak buat dah tu. Dia ingat buat malam ni esok dapat. Wallahu a'lam. InsyaAllah bulan depan, minggu depan masuk faslun fi furdu'il wudu. Sambung balik wudu. Lama kita bincang Tok Guru bawa kita menggembara ke bidang munakahat. Duk bincang tajuknya perkara batal wudu yang ke-6. Sentuh perempuan yang harus berkahwin. Dia pun tolong kita. Nasib baik Tok Guru tolong. Tidak jenuh kita nak buat khatam ni baru boleh masuk munakahat. Ni terus dah khatam dah bab munakahat. Bab munakahat yang asas. Iaitu 18 jenis orang yang haram berkahwin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna min 'ibadikal salihin wa ja'alna min 'ibadikal mutatahhirin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.